Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Convention KIK JKR Malaysia 2020. Kumpulan KIK PAN Memahat yang berpangkalan di JKR Batu Pahat ditubuhkan bagi menyahut seruan kerajaan dalam memudayakan inovasi dalam sektor awam. Kumpulan telah mengaplikasikan design thinking sebagai strategi penyelesaian kreatif. Dengan menggunakan kaedah brainstorming, kumpulan telah bermesyuarat dan menyenaraikan 7 masalah yang dihadapi oleh jabatan yang mendapat aduan tinggi daripada orang awam. Kumpulan seterusnya menggunakan kaedah SMART dan 5W+1H bagi menentukan masalah yang paling kritikal dan yang paling munasabah untuk diselesaikan. Hasil keputusan mesyuarat, 11 suara memilih tajuk kekerapan papan tanda pembagi jalan di median curb sering dilanggar, surat permohonan projek dan kelulusan menjalankan projek sebagaimana di skrin. Ini adalah gambar di mana papan tanda pembagi jalan telah dilanggar. Jika masalah tidak diatasi, ianya akan menyebabkan kerosakan papan tanda dan risiko kemalangan semakin tinggi. Kerja perbaikan akan sentiasa berulang dan aduan awam akan meningkat dan seterusnya menjejaskan imej jabatan. Mengikut statistik aduan berkaitan papan tanda pembagi jalan dari Januari 2019 hingga April 2019 mendapati terdapat 7 aduan awam dan 20 aduan hasil rondaan JKR menghasilkan 27 aduan dalam tempoh 4 bulan dan secara puratanya 7 aduan sebulan. Berdasarkan Manual Fasiliti Keselamatan Jalan dan Geoteknik Cawangan Jalan JKR Malaysia, ujung pembagi jalan perlu diberi perhatian khusus dan kaedah rawatannya sesuai bagi keselamatan pengguna jalan raya. Oleh yang demikian, kumpulan Pak Mahat telah mengenal pasti ciri-ciri yang perlu ada dalam inovasi yang akan dilaksanakan, iaitu tahan lasak, ringan, tidak karat, perlu adanya pencahayaan, pemantul cahaya reflektor, yang paling penting tempoh perbaikan yang singkat. Reka bentuk blinking warning post adalah berpandukan kepada spesifikasi Manual Fasiliti Keselamatan Jalan, Cawangan Jalan dan Geoteknik JKR Malaysia di bawah tajuk tiang delineator ataupun delineator post, lampu kuning amaran ataupun flashing amber light. Reka bentuk adalah tertumpu kepada soket penyambung di bahagian bawah, tengah dan juga atas, di mana terbahagi kepada beberapa komponen yang bersambung. Bahan utama yang digunakan adalah pipe UPVC berdiameter 50 mm, soket penyambung bahagian bawah, tengah dan atas serta lampu solar LED di bahagian atas sekali. Proses penghasilan blinking warning post atau BWOP. Pipe UPVC dipotong mengikut saiz. Seterusnya pipe UPVC dicat putih sebagai sealer dan seterusnya kuning oranye. Setelah dibiarkan kering, pipe dan soket dipasang dengan stiker HIP. Setelah siap, semua komponen disambung termasuk pemasangan lampu LED panel solar. Setelah prototipe dihasilkan, kami menjalankan uji cuba bagi setiap komponen, iaitu ujian ketahanan bateri lampu solar LED, ujian pelanggaran tiang UPVC dan ujian jarak cahaya dalam bilik gelap. Kita saksikan lidah ujian tersebut. Ini adalah yang telah dilanggar, rosak di bahagian bawah dan di bahagian tengah. Bahagian atas masih elok lagi dan masih boleh digunakan. Dan ini ada bahagian bawah yang baru yang kita boleh sambung saja untuk dijadikan satu tiang BWOP yang baru. Berikut adalah hasil ketiga-tiga ujian tersebut, di mana kesemuanya telah melepasi jangkaan dan akan ke fasa selanjutnya, iaitu dry run di jalan raya. Dry run pertama dijalankan pada waktu malam adalah untuk menentukan jarak pantulan cahaya reflektor HIP dan jarak cahaya lampu LED solar. Pemasangan satu unit BWOP di hadapan papan tanda pembagi jalan telah dipasang. Dry run kedua dijalankan dengan menambah bilangan BWOP daripada 1 kepada 3 unit kerana berdasarkan pemerhatian ujian dry run 1, tiang BWOP tidak jelas dilihat pada jarak 50 meter. Hasil ujian dry run 2 mendapati pantulan reflektor dan cahaya lampu LED kelihatan jelas pada jarak 50 meter. Ini adalah lokasi di mana papan tanda pembagi jalan sedia ada yang telah dilanggar. Papan tanda ini memang kerap dilanggar.
kita sekarang berada di satu lagi lokasi yang kerap berlaku papan tanda dilanggar di Seksyen 41 Jalan Batu Pahat Keluang berhadapan Institut Veterina Malaysia. Selain itu, tindakan pemantauan selepas pemasangan terus dilakukan terutama pada waktu malam bagi melihat keberkesanan dan BWAP berfungsi dengan baik. Setelah semua ujian dan pemasangan dilaksanakan, berikut adalah pencapaian hasil projek. Tiada lagi aduan awam dan aduan dari unit rondaan JKI Batu Pahat dalam tempoh yang sama seperti sebelum pemasangan. Berikut adalah perbandingan kos pemasangan papan tanda pembagi jalan dan BWAP di mana penjimatan kos sebanyak 50% dapat dikurangkan. Bukan sahaja penjimatan kos, juga penggunaan tenaga kerja, tempoh masa pemasangan dan juga bilangan BWAP yang dihasilkan melebihi bilangan papan tanda pembagi jalan yang dihasilkan. Kita tengok pula apa kelebihan BWAP berbanding dengan rival atau saingan yang setara yang berada di jalan raya, iaitu ia ringan, ia boleh disambung, ia boleh diletak tapak dan ia juga murah. Kumpulan kami telah mendaftarkan idea kreatif ini di Perbadanan Harta Intelek Malaysia iaitu MyIPO supaya ianya tidak diciplak dan digunakan oleh pihak lain. Kumpulan kami mendapati BWAP juga boleh dipelbagaikan lagi fungsinya sebagaimana rajah di sebelah ini. Memandangkan ianya ringan dan boleh disambung, kami telah kembangkan idea inovasi ini kepada alat yang mesra kepada semua agensi kerajaan ataupun swasta. Berikutnya ini kami paparkan gambar-gambar kepelbagian fungsi BWAP yang telah dilaksanakan di agensi lain. Sesuai digunakan semasa sekatan jalan raya, terutama malam hari. Projek KIK daripada kumpulan JKI Batu Pahat ini menggunakan kaedah pelaksanaan yang lestari dan juga mesra alam. Penilaian saya di dalam kertas kerja ini sangat-sangat baik, okey. Ianya sangat berkesan dan murah, juga sangat mudah dilaksanakan. Sebagai pengguna jalan raya ni pulang alik ke tempat kerja, saya rasa pemasangan apa nama? BWAP. BWAP ni saya rasa sokong sangatlah. Saya pernah dihempit dengan kereta. Saya berterima kasih di kawasan Dun Pait Raja yang mana telah pun dipasang di beberapa kawasan U-turn, dan saya berharap ia dapat membantu pengguna-pengguna jalan raya kerana dapat menghasilkan satu produk inovasi yang amat berguna dan membantu pengguna jalan raya memandu kenderaan khususnya pada waktu malam atau cuaca gelap, terutamanya di kawasan median ke pembahagi jalan di mana sering berlakunya kemalangan. Khususnya saya berharap agar produk inovasi BWAP ini dapat diseragamkan di seluruh Malaysia dan mendapat pengiktirafan yang sewajarnya oleh JKI Malaysia dan Kementerian Kerja Raya Malaysia. Kesimpulan daripada projek ini ialah kami mengharapkan agar inovasi ini dapat membantu menaikkan imej Jabatan Kerja Raya dan pengguna jalan raya merasa selamat dan selesa semasa memandu. Selain itu, inovasi ini boleh diperluaskan fungsinya dan dikomersialkan ke pasaran tempatan dan luar negara. Sebelum kami mengakhiri pembentangan ini, sila subscribe YouTube channel kami. Untuk lebih banyak video berkenaan projek ini, sila tekan like, share dan tekan loceng. Untuk pertanyaan dan komen, sila emailkan ke email grup kami seperti tertera di skrin. Sekian, terima kasih.